Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Uwais bin Syari dan saya merupakan pelajar Universiti Utara Malaysia dan mengambil jurusan Islamic Finance and Banking. Pada hari ini saya ingin berkongsi sedikit ilmu berkaitan dengan zakat, di mana saya perlu menyiapkan tugasan yang telah diberikan oleh pensyarah untuk memberikan ilmu kepada satu kelompok ataupun satu kumpulan, dan saya memilih grup Facebook ini untuk berkongsi sedikit maklumat mengenai zakat. Dan saya tidak memfokuskan kepada semua zakat, tetapi saya lebih kepada zakat saham, di mana investor ataupun trader di dalam grup ini yang melabur terutamanya di bursa saham. Dan saya kira sudah ramai yang mengetahui tentang zakat saham ini, tetapi saya lebih kepada berkongsi ilmu sahaja, tidak mengajar. Dan untuk yang tidak mengetahui lagi tentang zakat saham, mereka boleh mengambil sedikit sebanyak pengetahuan ataupun ilmu yang saya ingin kongsikan. Saya mewakili ahli kumpulan saya dan 4 orang lagi ada di belakang tabir, terdiri daripada videographer, report writer dan sebagainya. Oleh itu, saya ingin berkongsi sedikit, bukan lebih kepada hukum ataupun rukun dan semua itu, kerana ramai saya rasa sudah mengetahuinya. Tapi saya ingin memfokuskan kepada pengiraan zakat saham itu sendiri. Bukan secara manual, tetapi lebih kepada penggunaan website di zakat2u.my. Ayuh kita teruskan dengan perkongsian ini, dan saya akan berkongsi slide dan screen recorder di laptop saya. Untuk bahagian pertama, saya akan menerangkan tentang nisab dan haul terlebih dahulu. Untuk bahagian nisab ialah kadar zakat pendapatan yang dikenakan berdasarkan 85 gram emas. Sebagai contoh, saya berikan, jika hari ini harga emas adalah RM230, dan jika didarabkan dengan 85 gram emas, ia akan dapat lebih kurang 19,000 lebih lah. Untuk zakat, ia perlu pendapatan ataupun keuntungan daripada saham itu perlulah melebihi daripada kadar nisab tersebut, kadar yang telah didarabkan dengan 85 gram emas itu. Sebagai contoh, saya bagi kadar keuntungan untuk saham adalah lebih kurang 24,000. Jadi jika kadar nisab ialah 20,000, wajib untuk dikenakan zakat sebanyak 2.5%. 2.5% harus didarabkan dengan keuntungan tersebut untuk kita dapatkan nilai yang perlu dibayar untuk zakat itu. Untuk bahagian haul pula, haul ialah tempoh yang dikenakan. Haul adalah sebanyak setahun atau lebih. Haul ini adalah secara ringkasnya adalah tempoh masa untuk kita, orang kata, untuk kita dikenakan zakat jika zakat itu kita hold lebih daripada setahun. Ini untuk investor. Yang menjadi permasalahan ataupun sedikit kerumitan adalah untuk trader ataupun untuk player-player yang dia bermain intraday ataupun scalping, yang dimana tempoh masa adalah tidak melebihi setahun. Jika trader ini, cara untuk membayar zakatnya adalah kadar keuntungan dari setahun, walaupun tidak di hold setahun, semua keuntungan dia daripada saham itu harus kita bandingkan dengan kadar nisab. Jika nisabnya adalah 20,000 dan jika keuntungan saham adalah 24,000, kena bayar zakat dalam tempoh setahun lebih itu. Okey, untuk bahagian seterusnya, ini saya dah buka zakat2u.com.my. Nanti saya akan kepilkan link ya. Ini dia punya front page pun dia punya website, main page dalam website. So kita teruskan ke kalkulator zakat saham. Di sini tempat untuk kita kira zakat saham. Dia ada zakat pendapatan, zakat perniagaan, zakat emas dan sebagainya. Ini adalah manual pengiraan. Ni kalau tuan-tuan dan puan-puan untuk lagi pencerahan, boleh tekan manual pengiraan. Dan untuk tahun 2021, amount nisabnya, kita lihat pada tahun ini amount nisabnya RM20,299.
Ini selepas harga semasa emas didarabkan dengan 85 gram emas. Ini kita dapat kadar nisabnya. Jika keuntungan tuan-tuan dan puan-puan melebihi amount nisabnya, maka diwajibkan untuk membayar zakat. Okey, jadi untuk jenis saham saya akan pilih patuh syariah. Kerana tidak patuh syariah, dia ada beberapa prosedur yang kita perlu follow. Seperti kita kena buat penyucian harta, penyucian macam keuntungan tu kita kena sucikan dulu. Yang tu saya tak nak fokus. Saya akan fokuskan kepada zakat saham saja, untuk patuh syariah saja. Jadi saya bagi contoh untuk kiraan zakat saham. Sebagai contoh, saya bagi saham satu, dan unitnya adalah, sebagai contoh saya bagi 10,000 unit. 10,000 unit. Ini untuk investor dahulu ya. Untuk harga, saya bagi contoh RM2.30 lah untuk saham. Ini saham blue chip ya. Untuk dividen saya letak RM1,000. Dan kita akan dapat harganya. Okay. Ini adalah kita punya roughly nilai semasa. Kita tak masuk lagi dengan baki semasa ataupun kos berkaitan. Baki semasa, sebagai contoh saya bagi, kita ada RM10,000 sebagai contoh. Saya bagi RM15,000 lah. RM15,000. Dan kos berkaitan, macam saya tak tahu sangat pasal kos pasal saham ni. Jadi kos-kos berkaitan ni saya letak saja ya. Sebagai contoh saya bagi RM300 kos berkaitan. Ini saya tak pasti kos berkaitan dia berapa. Sebab saya tak pernah mahal tinggi-tinggi macam ni sampai RM24,000, saya tak pernah. Ini saya bagi contoh saja. Jadi jumlah zakat hanya 20.5% tahun adalah RM967.50. Ini setelah 38,700 dan telah didarabkan dengan 2.5% untuk tempoh yang setahun. Jadi untuk yang seterusnya, saya nak bagi contoh untuk trader, di mana dia hold tak sampai setahun. Sebagai contoh saham satu, contoh unit dia dipegang 10,000 unit juga, dan harga dia RM1.90. Untuk harga, saya bagi contoh saja. Dia tiada dividen sebab dia trader kan, dia tak sampai setahun. Dan saya bagi lagi saham yang kedua. Saham yang kedua, unit dia adalah 1,000. Dan harganya adalah, bagi contoh, RM1.50. Dan tiada dividen. Jadi saya akan dapat harga jumlahnya tak masuk lagi ni tambah lagi. Saya bagi di trust account sebagai contoh. Kita ada saya bagi contoh 13,000. Saya tak tahu ya, sebagai contoh saja. Untuk kos berkaitan saya ambil sebagai contoh RM300 juga. So jadi dia punya jumlah keseluruhan RM33,200. Dan jumlah untuk dikenakan saham adalah RM830. Ini saya teka saja ya untuk baki semasa akaun dengan kos berkaitan, sebab saya tak pernah lagi trade. Dan untuk zakat ni, tuan-tuan dan puan-puan diwajibkan untuk zakat. Oleh kerana secara tersuratnya kita akan dapat ganjaran di dunia dan akhirat. Tapi secara tersiratnya mungkin kita akan dapat achieve dari segi sebagai contoh saya bagi jurang pendapatan antara golongan miskin dan golongan kaya akan dapat dikurangkan. Kerana apa? Kerana zakat ini dia dari orang kaya kepada orang yang kurang berkemampuan. Oleh itu kita perlu distribute zakat ini kepada golongan-golongan yang berkemampuan. Mungkin ada literalis agama mungkin akan mengatakan bahawa
pembayaran zakat ini akan menyusahkan si golongan kaya kerana si golongan miskin asyik meminta. Saya bukan nak cakap yang saya ingin mengecam golongan di teroris agama, tetapi dengan zakat inilah kita akan dapat membantu golongan yang kurang berkemampuan. Kerana apa efeknya ataupun impak ke atas zakat itu amatlah tinggi. Kerana sebagai contoh saya bagi, dengan pendapatan zakat yang mereka terima, mereka dapat memberi belanja untuk anak-anak sekolah sehingga mereka berjaya. Dan dengan itulah kita akan dapat mengurangkan jurang pendapatan antara golongan miskin dan golongan kaya, di mana anak-anaknya akan dapat berbakti jika mereka berjaya dalam belajar dan mereka mendapat pendidikan yang tinggi, dan mereka akan bekerja dengan amat baik di sektor-sektor yang mereka dapat pilih dengan apa yang mereka belajar. Di situ untuk achieve apa yang anak-anak mereka inginkan, kita perlu menolong mereka dari segi kewangan dan sebagainya. Oleh itu, zakat ini adalah penting kerana salah satunya adalah dia rukun Islam yang keempat, dan secara tersiratnya dia akan membantu kita untuk mendapat pahala dan membantu golongan miskin untuk mendapatkan pendapatan lebih bagi menyara keluarga-keluarga mereka. Telah selesai dua bahagian yang saya telah kongsikan pada video kali ini, di mana saya telah menerangkan tentang haul, nisab dan juga bahagian pengiraan. Dan saya mengharapkan bahawa perkongsian kali ini akan membawa manfaat dan ilmu kepada tuan-tuan dan puan-puan. Sebagai penutup kata, saya ada kepilkan satu Google Form untuk tuan-tuan dan puan-puan memberi feedback kepada video kami, dan kami akan letakkan di dalam report tentang feedback-feedback yang tuan dan puan-puan telah berikan. Dan secara kesimpulannya, saya ingin berterima kasih kepada tuan-tuan dan puan-puan dan juga ahli kumpulan saya yang banyak membantu saya dari segi record video, edit video dan sebagainya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.